Terima kasih. Kita balik kepada Menteri Pertahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, dan saya ambil kesempatan untuk ucapkan selamat berpuasa kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang beragama Islam yang berada dalam Dewan ini yang berpuasa sepanjang bulan Ramadan ini. Datuk Yang di-Pertua, terlebih dahulu bagi pihak seluruh warga Kementerian Pertahanan dan Angkatan Tentera Malaysia, saya menjunjung kasih di atas penghargaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kepada semua penjawat awam, termasuk anggota Angkatan Tentera Malaysia yang telah mencurahkan khidmat bakti sehingga menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang aman dan makmur. Penghargaan daripada Baginda Tuanku yang juga merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia merupakan satu penghormatan dan semestinya akan menambah semangat serta mengukuhkan tekad warga kementerian dan ATM untuk terus menyumbang khidmat bakti demi tanah air tercinta. Datuk Yang di-Pertua, saya merakamkan ucapan terima kasih kepada semua 8 ahli-ahli yang berhormat Tanah Merah, Pendang, Tumpat, Keterih, Tawau, Seri Gading, Lumut dan Tangga Batu yang telah membahaskan isu-isu berkaitan dengan Kementerian Pertahanan. Saya mengelompokkan isu-isu yang telah dibangkitkan dan akan menjawab secara bersama isu-isu yang saling berkaitan berdasarkan pecahan tema-tema utama. Pertama, isu berkaitan perolehan serta pengurusan aset ATM. Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Tanah Merah dan Lumut telah membangkitkan isu berkaitan pembinaan LCS. Yang Berhormat Tanah Merah bertanyakan tentang bilakah fasa pembinaan Lateral Combat Ship ataupun LCS yang sebenar akan bermula dan sama ada peruntukan tambahan 2 bilion di bawah perjanjian tambahan ke-6 akan turut digunakan bagi tujuan pelupusan hutang milik Bausted oleh syarikat Ocean Sunshine Berhad OSB. Manakala Yang Berhormat Lumut pula bertanyakan status kemajuan terkini bagi pembinaan LCS. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian telah memeterai kontrak tambahan ke-6 dengan syarikat Lumut Naval Shipyard ataupun LUNAS, sebelum ini dikenali sebagai Bausted Naval Shipyard, pada 26 Mei 2023. Dan tarikh ini juga merupakan tarikh permulaan semula kerja-kerja pembinaan LCS. Status kemajuan semasa bagi keseluruhan elemen merangkumi reka bentuk, pembinaan, peralatan serta ujian yang berakhir pada Januari 2024 adalah sebanyak 67.57%, iaitu kurang kira-kira 1% daripada sasaran 68.77%. Kementerian ini memaklumkan terdapat cabaran di peringkat awal semasa penyambungan kontrak LCS, terutama berkaitan tempoh mobilisasi oleh pihak Original Equipment Manufacturer ataupun OEM dan vendor dalam meneruskan kontrak ini. Pihak Lumut Naval Shipyard di bawah Kementerian Kewangan kini sedang dalam fasa mitigasi untuk menangani cabaran tersebut dan pelaksanaan projek LCS dijangka kembali ke landasan dan jadual sasarannya pada bulan Jun 2024. Berdasarkan perancangan perbatuan atau dengan izin progress milestone yang terkandung dalam perjanjian tambahan ini, kapal LCS pertama dijadualkan tersedia pada bulan November 2024 untuk melalui Harbour Acceptance Test dan Sea Acceptance Trial oleh pihak TLDM dengan peratusan kemajuan kerja sebanyak 85.97%. Hanya selepas kesemua ujian ini selesai, kapal LCS pertama akan ditauliahkan oleh TLDM yang dijangkakan pada tahun 2026. Menjelang akhir 2024 ini juga,
Kapal LCS-2 dan LCS-3 akan menyiapkan kerja pembinaan dengan jangkaan peratusan kemajuan kerja masing-masing sebanyak 78.17% dan 61.48%. Manakala kemajuan kerja bagi LCS-4 dan LCS-5 pula masing-masing adalah dijadualkan sebanyak 53.40% dan 44.11% yang disumbangkan daripada elemen equipment dan blok modul yang telah dibina. Berkenaan dengan kelulusan peruntukan tambahan oleh kerajaan sebanyak 2.519 bilion, ia hanyalah bagi menampung perubahan spesifikasi LCS, iaitu perubahan spesifikasi bagi surface-to-surface missile, decoy launching system dan integrated platform management system seperti yang diperlukan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia. Peruntukan ini tidak termasuk kos mengambil alih hutang syarikat. Ya, Mak Menteri. Okay. Terima kasih. Saya akui sebenarnya saya agak skeptikal lah. Sebab saya tengok LCS ni dah jadi macam kanser. Ya, bagi saya nampak bleeding future lah. Apapun saya harap ia seperti yang Pak Menteri maklum, proses dan sebagainya. Saya harap ia berjaya. Ya. Tapi kita tahu BNSB ni dia ada hutang lapuk 417 juta. Ya, barulah proses pengalihan saham oleh syarikat yang disebutkan syarikat Ocean Sunshine Berhad di OSB boleh dapat dibertamatkan. Jadi saya bimbang 2.1 bilion ini boleh buat satu kapal. Jadi saya bimbang dengan 21 bilion kita bagi kepada bukan untuk buat kapal tapi nak menyelesaikan hutang-hutang lapuk ni. Selagi hutang lapuk ni selesai, selagi itulah projek ini saya nampak tak boleh boleh started. Yang Pak Menteri. Yang Pak Menteri ada bangkitkan tadi tentang iaitu syarikat baru yang telah bertukar nama, Lumut Naval Shipyard yang ataupun nickname dia Lumut. Ya, Lumut. Lunas. Yang pada asalnya Lunas ni setahu saya adalah asalnya syarikat Boston Naval Shipyard Sdn Bhd yang diberi kontrak. Padahal asalnya, tapi masalahnya orang yang sama. Ya, player dia tetap belakang dia player yang sama. Jadi oleh kerana LCS ini telah menjadi trust deficit, kepercayaan orang tak percaya lagi. Jadi kalau kita bagi kemudian Ocean Sunshine Berhad ni pula diketuai oleh KSP dengan KSQ Mindef yang mempunyai latar belakang yang tak ada latar belakang tentang kapal, dan kita bergantung totally kepada Lunas yang merupakan orang yang sama dalam BNSB dan orang yang sama dah gagal. Jadi sebab itu apabila nama tukar, ya, kebimbangan saya, ya, projek ini tetap gagal. Oleh itu Yang Berhormat Mairhan, saya harap sangatlah sebab apa tangguhan ni daripada satu tarikh. Lepas tu memang betul. Saya hari tu saya kata saya tak yakin. Sekarang ni daripada 9.1 bilion kita bagi lagi 2.1 bilion dah jadi 11 bilion, 11.2 bilion, ya, daripada 6 kapal kepada 5 kapal, dan saya tak nampaklah malah Yang Berhormat Menteri Ekonomi kata dia pernah bercakap saya rasa 3 kapal saja. Tapi saya nampak bukan 3 kapal, mungkin sebiji atau 2 biji kapal saja. Jadi hormat itu saja. Terima kasih. Ya, Menteri, mungkin saya ada sikit soalan yang berkaitan, jadi mungkin boleh jawab sekali nanti. Isu kelewatan LCS ini yang membelenggu kementerian ialah juga berpunca pada kelewatan menyiapkan detail design dengan izin. Ya. Dalam laporan PAC yang dibentangkan di atas meja kita ini juga menyebut ada sedikit perbezaan dalam laporan bahawa Mindef menyatakan 94.75% jumlah ataupun peratusan menyiapkan detail design itu, tetapi di pihak Naval Group di Perancis baru sampai 85%. Jadi soalan saya, bagaimana Mindef melihat pasukan projek LCS ini perlu memberi penekanan dengan sesungguhnya supaya detail design ini dapat disiapkan
paling lewatnya seperti dalam kontrak ini itu 26 Ogos 2024 pada tahun ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Tadi saya telah terangkan bahawa peruntukan tambahan 2.519 bilion itu bukan untuk tujuan membayar hutang sebagainya, tetapi ia bertujuan untuk menampung perubahan spesifikasi. Dan syarikat Lunas ini sekarang merupakan syarikat yang menggantikan, walaupun mungkin tukar nama, tetapi sekarang ini merupakan syarikat yang diambil alih oleh Kementerian Kewangan. Dan walaupun dari segi pengurusan dan sebagainya adalah orang yang sama, tetapi masalah Bousted Naval Dockyard dulu ialah dari segi soal kewangan dan sebagainya, bukannya dari segi soal tenaga kerja yang mahir dan seterusnya. Jadi walaupun mungkin Lunas mengambil alih dan mengekalkan segala pengurusan dan tenaga kerja, tetapi mereka yang memang sebenarnya berkemahiran untuk jalankan kerja-kerja itu, dan bukan mereka yang menyumbang kepada masalah kelewatan dan sebagainya. Jadi dari segi ini, seperti yang telah saya katakan, dalam parlimen ini, kemajuan kerja yang sehingga kini yang telah tercapai dijangka menjelang akhir 2024 mengikut semua kapal 1, 2, 3, 4, 5 seperti yang telah saya nyatakan tadi. Jadi itu adalah komitmen yang kita sentiasa pantau dan pastikan, dan insya-Allah kalau zaman Yang Berhormat dulu mungkin tak siap, jadi insya-Allah zaman kerajaan ini kita akan siapkan, dan seperti saya kata bermula bulan Jun ini dia akan, ataupun bulan Julai kita akan mulakan proses untuk diuji kapal-kapal ini dan sebagainya selama 2 tahun untuk diuji belayar dan sebagainya, dan kemudian akan ditauliahkan. Jadi 2026 sama-samalah kita saksikan kerajaan ini dapat menyiapkan projek yang dulu dikendalikan oleh Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya simpati sebab saya tahu ini legasi lama. Ya, Yang Berhormat terpaksa menanggung meneruskan. Saya harap kehebatan Yang Berhormat bolehlah projek ini dapat berjaya lah, insya-Allah. Sekarang ni dah ada new goal post 2026, ya. Dan Yang Berhormat juga menyatakan pada Jun atau Julai insya-Allah akan dimulakan. Tak apa, kita akan tunggu. Sebab inilah yang diberitahu oleh mantan-mantan sebelum ini. Patutnya bulan September diubah kepada bulan November, ditukar. Sekarang ni tarikh baru Jun dan Julai. InsyaAllah kita tunggu. Sebenarnya Yang Berhormat, permasalahan bermula LCS ni bermula apabila mantan Menteri Pertahanan ketika itu mengubah reka bentuk LCS daripada Sigma kepada Govin tanpa persetujuan daripada end user TLDM. Saya rasa itu antara sebab itu saya mengharapkan di Kementerian Pertahanan ini pandangan end user itu sangat penting. Kalau tidak, inilah yang akan berlaku. Terima kasih. Yang Berhormat, kemudian soalan mengenai desain yang lewat, sehingga hari ini secara asasnya kelewatan untuk desain adalah dalam 22 hari, dan pihak Lunas sedang seperti yang telah saya katakan tadi dalam fasa mitigasi untuk menangani kelewatan tersebut, dan dijangkakan ia kembali ke landasan jadual pelaksanaan projek dijangka penghujung Jun 2024. Jadi hanya 22 hari the detail design tu lewat. Jadi insya-Allah sedang dibincang dengan pihak design, dan kita percaya ia akan dapat ditangani dengan baik. Yang Berhormat Menteri, minta sikit. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Tadi disebut end user ni lah masalah kita yang sebenarnya Yang Berhormat Menteri. Saya nak sentuh berkenaan dengan pasal end user ni. Kita tengok berkenaan dengan tender perolehan meriam. Ni aset juga, aset tentera. Meriam 155mm self propel howitzer dia panggil, SPH. Yang ni dibangkit oleh kerajaan
oleh PH pada ketika itu masa menjadi pembangkang. Saya dapati, benarkah sekarang ini Menteri MOF telah mengeluarkan LOI yang berjumlah 805 juta kepada syarikat Global Committed, iaitu anak syarikat Westa, yang dikatakan tak ada dalam senarai, tetapi atas arahan sesuatu diberikan kepada syarikat Global Committed ini untuk pembelian EVA buatan Republic Czech yang menawarkan harga termahal yang melepasi siling MOF. Ini yang saya nak bangkitkan. Ni end user ni. EVA juga. Ini dikatakan bertentangan dengan kehendak tentera darat yang memilih Caesar buatan Perancis yang mana harganya boleh diterima oleh semua pihak. Difahamkan juga pihak tentera darat telah mengeluarkan surat bantahan di atas keputusan Kementerian Kewangan ini. Jadi saya harap minta penjelasan daripada Menteri Pertahanan hari ini. Dan ini juga saya takut jadi projek Gajah Putih seperti mana produk Star Trek Syorat, iaitu sebuah peluru yang dibekalkan oleh Thales daripada British yang juga Global Committed. Mana ada rekod dah. Pada tahun 2011, kontrak tersebut bernilai 897 juta dan tidak digunakan hingga kini serta mendapat ulasan negatif daripada Jabatan Audit Negara. Star Trek ini adalah peluru jarak dekat yang diluluskan pada tahun 2015. Sekarang tak boleh guna dan sekarang jadi projek Gajah Putih. Itu kita nak tengok. Jadi adakah pembelian aset strategik dan pertahanan sebenarnya mengikut pilihan pengguna ataupun Westa ataupun end user seperti mana yang terjadi kepada pembelian radar jarak jauh Thales baru-baru ini. Saya nak sebut lagi satu berkenaan dengan Star Trek ini, iaitu peluru sebuah sejenis peluru baru yang dibeli yang lama dinamakan Starbus. Starbus ini dikontra dengan harga 60 juta tetapi tak bayar duit 60 juta itu kepada kerajaan, dikontra dengan kenderaan 4x4 yang dihantar kepada Malbat untuk digunakan oleh Malbat. Tetapi Malbat bila dibayar 60 juta kepada dibeli 4x4 kepada Malbat, United Nations akan bayar balik kepada kerajaan Malaysia dengan harga yang 60 juta, tetapi tidak dibayar kerana 4x4 yang dibeli, yang ditukar kontra dengan Star Trek tadi ini yang berharga 60 juta ini tidak mengikut spek. Ini saya minta penjelasan daripada Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Pendang. Secara detail saya mungkin tak dapat nak beri makluman, tapi saya percaya dan dimaklumkan bahawa semua proses perolehan adalah mengikut standard operating procedure. Perolehan yang ditetapkan oleh Kementerian serta mengikut peraturan dan perkeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan. Tender proses melalui Kementerian, apa pun keputusan akan dihantar kepada Kementerian Kewangan. Sebab itu merupakan peraturan dan perkeliling. Dan ini termasuklah soal Hotwire yang memang sedang dalam proses perolehan. Jadi belum lagi muktamad. Jadi kita masih lagi sedang tunggu siapa akhirnya dan daripada mana kita akan beli peralatan itu. Dan begitu jugalah tentang pembekalan peluru yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat semasa perbahasan. Yang Berhormat telah minta penjelasan adakah perolehan itu mengikut standard operating procedure yang ditetapkan oleh Kementerian. Dan untuk makluman Yang Berhormat, berdasarkan perancangan perolehan tahunan tahun lepas 2023, yang soal 2015 tu saya kena cek lah, saya tak pasti. Terdapat 26 senarai pembekalan peluru, perolehan peluru dan bahan letupan pada tahun lepas. Dan kesemua 23 PPT pada tahun 2023 telah dilaksanakan secara tender terbuka dengan nilai anggaran kontrak sebanyak RM391 juta. Baki 3 PPT yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2023 telah dibawa ke tahun ini. Jadi bagi tahun ini terdapat 41 projek perolehan peluru tentera dan bahan letupan dengan nilai kontrak sebanyak RM464 juta. Dan perolehan ini akan turut dilakukan secara tender terbuka.
dari semasa ke semasa mengikut keperluan. Yang Berhormat Tanah Merah juga telah membangkitkan tentang pentauliahan semula 2 kapal ronda TLDM iaitu KD Seri Sabah dan KD Seri Sarawak yang sudah berusia 50 tahun. Untuk makluman ahli yang berhormat, terdapat beberapa kekangan aset yang dialami oleh TLDM masa kini. Malah situasi semasa perairan rantau ini terus menyaksikan wujudnya ancaman berterusan. Sebagai sebuah negara maritim yang mempunyai sempadan perairan yang luas, Malaysia memerlukan aset yang mencukupi agar pasukan TLDM berupaya menjalankan tanggungjawab, mengekalkan kedaulatan dan keselamatan perairan negara dengan baik. Setelah mempertimbang pelbagai faktor keperluan, TLDM mengambil pendekatan untuk melaksanakan proses pasang pulih ataupun refit dengan izin secara menyeluruh. Pasang pulih atau refit ini merupakan satu pendekatan sementara yang melibatkan proses pembaikan menyeluruh termasuk badan kapal, sistem sokongan dan sistem dorongan yang membolehkan kapal melaksanakan tugas teras iaitu rondaan. Terdapat beberapa hasil utama daripada pendekatan ini. Pertama, jangka hayat kedua-dua buah kapal KD Seri Sabah dan KD Seri Sarawak dapat dipanjangkan selama 10 tahun lagi. Ini bermakna kedua-dua kapal sesuai dan selamat untuk terus digunakan sehingga tahun 2034 insya-Allah. Kedua, pendekatan ini dapat membantu operasi serta kesiagaan wilayah timur khususnya dalam menguruskan kekurangan aset. Saiz kapal yang kecil dan kelajuan yang tinggi membolehkan kedua-dua kapal tersebut terus melaksanakan tugas rondaan maritim dengan berkesan termasuk di kawasan perairan Sabah. Seterusnya, Yang Berhormat Tumpat pula membangkitkan berkenaan dengan sejauh manakah bahagian cyber dan elektromagnetik pertahanan ATM berperanan dalam liputan telekomunikasi yang melibatkan operasi ATM di kawasan persempadanan negara, khususnya di sempadan Malaysia dan Thailand. Dalam pengoperasian ATM di sempadan Malaysia dan Thailand, ATM menggunakan peralatan komunikasi taktikal sebagai komunikasi utama bagi pasukan yang terlibat. Peranan bahagian cyber dan elektromagnetik pertahanan adalah dalam menyediakan kelengkapan komunikasi seperti satellite X-band dan Government Integrated Radio Network di semua pos taktikal operasi. Datuk Yang di-Pertua, kedua isu-isu kebajikan veteran ATM. Secara asasnya, isu-isu berkaitan dengan kebajikan veteran ATM telah dibangkitkan oleh YB Keterih, YB Tawau, YB Tangga Batu dan juga YB Lumut. Secara rumusannya, isu-isu ini boleh dipecahkan kepada beberapa perkara. Pertama, kajian pelerasan pencen pesara ATM. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan kini sedang melaksanakan kajian penambahbaikan sistem saraan perkhidmatan awam. Kajian penambahbaikan ini turut melibatkan skim perkhidmatan ATM yang dijangka akan dimuktamadkan dan dibentangkan pada suku kedua tahun 2024 semasa mesyuarat Jemaah Menteri. Pada masa yang sama, Kementerian Pertahanan sedang berhadapan dengan tuntutan kes saman berkaitan pelarasan pencen kepada pesara ATM yang menamatkan perkhidmatan sebelum tahun 2013. Sekumpulan veteran ATM telah memfailkan satu saman pemula ke atas kerajaan pada 17 November 2022. Dan Mahkamah Tinggi pada 5 Februari 2024 yang lalu telah membenarkan saman pemula tersebut dan memihak kepada plaintiff. Pihak kerajaan melalui Jabatan Peguam Negara telah memfailkan notis rayuan pada 9 Februari 2024 dan pengurusan kes telah ditetapkan oleh Mahkamah pada 9 Mei 2024. Oleh yang demikian, pihak kementerian mengambil pendirian untuk tidak mengulas secara terus isu ini memandangkan kes saman tersebut masih aktif dan sedang dalam perbicaraan. Tetapi yang pasti saya memberi jaminan bahawa
pihak kerajaan akan berlaku adil pada semua pihak. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, terima kasih kepada Datuk Speaker. Sekarang ini berulang balik. Kes mahkamah, kajian, itu alasan dah lama. Saya dah bagi tahu masa pembahasan hari itu dan juga bulan Oktober hari itu, saya bagi tahu dah. Mengikut Perlembagaan Persekutuan, mengikut Akta Angkatan Tentera 1972, yang mana jelas Mindef kena bayar, kena buat perasaan pencen. Tetapi yang saya tak fahamnya, hari itu keputusan Mahkamah Tinggi menyatakan negligent ataupun kecuaian Majlis Angkatan Tentera. Kita tak boleh samakan Angkatan Tentera dengan pengendalian awam yang lain. Cuba tengok betul-betul Perlembagaan Persekutuan perkara 132. Armed Forces atas sekali, ATM atas sekali. Siapa yang mengendalikan pentadbiran? Majlis Angkatan Tentera. Gaji ke apa ke semua Majlis Angkatan Tentera. Lepas tu kehakiman. Siapa suruhnya je kehakiman. Kemudian JPA ni tak terlibat langsung. Tengok. Kalau tak silap saya 139 Perlembagaan Persekutuan. Jelas. Jadi kenapa yang kita susah sangat lepas mahkamah, nak appeal buat apa? Pasal benda tu benda jelas. Itu hak veteran. Satu lagi, veteran ni sekarang ni dah berumur, dah sayup dah umur. Dah senja dah. Veteran ni lagi 10 tahun dah tak ada. Mati dah. Jadi apa yang nak tunggu ni, nak pergi nak appeal buat apa? Sedangkan dah jelas mengikut peraturan atau mengikut perundangan kena bayar. Jadi saya mohon sangatlah Yang Berhormat Menteri, mohonlah jangan jadi menteri-menteri macam dulu. Tolonglah Menteri. Kalau tak boleh secara, saya tahu masalah kengkangan duit ke apa semua, kita buat ansur-ansur. Jangan sampai dia mati baru kita nak buat. Tak guna dah. Tak ada guna. Jadi saya minta sangat Menteri, tolonglah Menteri. Saya merayu ni. Walaupun saya nampak bodoh merayu, tetapi demi veteran-veteran saya ni, jadi tolonglah Menteri, selesaikan masalah ini segera. Yang lain saya tak penting. Saya nak itu saja. Sebab saya dah minta itu pasal allowance, pasal apa semua. Tapi selesai yang ni. Kesian dia ni. B40, 98%. Macam mana nak hidup di Malaysia ni? Tolonglah. Saya minta Menteri, tak payahlah buat appeal ke apa ke semua. Bagi tahulah AG, tak payah appeal. Buat apa nak appeal? Benda tu hak dia. Bayar sajalah, bukan banyak pun. Bukan banyak. Betul tak? Tengok kawan-kawan saya belah sana pun tengok sokong saya. Saya sokong, jangan ikut menteri-menteri Perikatan Nasional. Saya sokong. Tolong dah. So, Angkat jahat ni. Ya Muhammad. Jurutun, jangan cakap macam tu. Puasa kita puasa. Okey. So jadi saya minta sangat-sangatlah Menteri, tolonglah. Dia orang dengar ni, saya dah WhatsApp semua dah kepada veteran. Dengar betul-betul apa saya nak cakap hari ni. Please. Itu saja Menteri. Terima kasih banyak. Ya Muhammad Menteri, boleh saya mencelah? Baik. Terima kasih Ya Muhammad Menteri dan Tuan Ibu Ketua. Terima kasih Ketereh. Bersangkut paut dengan Ketereh ya, berkenaan dengan veteran kita. Dan kalau cakap tentang veteran, kita tidak boleh lari daripada persoalan LTAT dan Bosted yang sedang hangat diperkatakan pada hari ini. Umum diketahui bukan salah Yang Berhormat Menteri. Ini isu legacy. Tapi Yang Berhormat Menteri, bila mana berlaku peletakan jawatan orang-orang penting dalam Bosted baru-baru ini, pasaran dan juga masyarakat bertanya apa sudah jadi dengan pelan penstrukturan Bosted di bawah menteri yang baru. Jadi kami ada banyak persoalan lah. Bagaimana? Apakah pelan perancangan yang dibuat oleh mantan menteri, yakni sekarang ni Menteri Luar, yang juga timbalan Presiden UMNO, bakal diteruskan oleh Muhammad Menteri? Ataupun apakah menteri ada perancangan baru yang ingin mengekalkan Bosted? Walaupun sebenarnya yang kami difahamkan,
Bosted hendaklah dipisahkan daripada LTAT kerana LTAT mendapat kesan yang cukup besar daripada kerugian Bosted. Kalau pada Tanah Merah kata LCS tu cancel, Bosted minta maaf bukan syarikat tu, tapi salah guna kuasa, salah ketirisan yang berlaku dulu oleh Menteri-Menteri UMNO dulu. Menteri-Menteri UMNO dulu ya, Jelutong, adalah lebih berbahaya kanser kepada veteran kita. Jadi saya nak tanya kepada Menteri, apa sebenarnya jalan keluar yang Menteri nak buat pada LTAT dan Bosted kita ni? Terima kasihlah kepada dua-dua ahli yang berhormat. Saya jawab dulu mengenai veteran. Yang berhormat Menteri, masih perlu masa tambahan? 5 minit. Tak boleh 5 minit. Isu pertahanan negara 10 minit. Saya minta 30 minit lagi, Speaker. Okey, yang berhormat Datuk, yang berhormat Tuan Yang di-Pertua, Puan Yang di-Pertua, mengenai soal sama ada Majlis Angkatan Tentera tertakluk kepada arahan perkeliling JPA dan sebagainya yang menjadi asas kepada hujah yang dibuat oleh Yang Berhormat Ketereh. Kita telah dapatkan pandangan daripada Jabatan Peguam Negara. Kita Parlimen ni memang tempat untuk kita mempunyai pandangan-pandangan berbeza. Apapun hasil pertentangan pandangan, kita berpandukan kepada perlembagaan dan undang-undang yang kita sama-sama buat dalam Dewan Yang Mulia ini. Jadi atas sebab itulah kita tak boleh lari daripada hakikat itu. Sama soal kita nak main galeri di luar itu saya serah pada Yang Berhormat. Tapi dari segi tafsiran undang-undang, sama ada hujah Yang Berhormat, Majlis Angkatan Tentera tak perlu dengar arahan-arahan dan perkeliling daripada JPA. Pandangan daripada Jabatan Peguam Negara menyatakan bahawa Majlis Angkatan Tentera tertakluk kepada arahan perkeliling atau apa-apa dasar berkenaan dengan perkhidmatan awam yang dikeluarkan agensi pusat seperti JPA dan perbendaharaan dari semasa ke semasa. Ini kerana pertama ada beberapa asas di bawah perkara 1321 Perlembagaan Persekutuan. ATM merupakan sebahagian daripada perkhidmatan awam, dan di bawah perkara 1322A Perlembagaan, anggota perkhidmatan awam memegang jawatan selama diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong. Semua perkhidmatan awam adalah tertakluk kepada undang-undang dan pelbagai perkeliling arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Perkara 133 Perlembagaan dan juga beberapa kes seperti pengarah pelajaran wilayah persekutuan and others lawan Lut Ting Yi dan sebagainya. Kedua, berhubung dengan persepsi bahawa Majlis Angkatan Tentera mempunyai kuasa mutlak memandangkan majlis di bawah kuasa am Yang di-Pertuan Agong, Jabatan Peguam Negara berpendapat bahawa persepsi tersebut adalah tidak tepat. Ini kerana kuasa Yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 41 hendaklah dibaca secara harmoni dengan perkara 132-1 Perlembagaan Persekutuan yang juga telah ditafsirkan oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes dana harta urus Sendirian Berhad melawan Kekatung Sendirian Berhad. Dan begitu juga semua peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan, sama ada yang berhormat gunakan perkara 41 dan 137 bersama-sama dengan soal perkara 132, semua peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan mempunyai kedudukan yang sama dan perlu diberi kesan sewajarnya. Jadi atas asas itu rayuan telah dibuat dan kita tunggulah keputusan mahkamah untuk tentukan supaya secara muktamad pada akhirnya sama ada apa yang diminta untuk kita menyelaras itu dapat dilakukan ataupun tidak. Dia Bagi saya mencelah. Macam ni, Menteri. Jadi apa-apa saja pun maknanya kita terpakluk pada undang-undang. Okey. Tetapi soalnya sekarang kebajikan. Kebajikan mereka ni dah tua-tua. Bukan banyak pun kerajaan nak habis. Kalau nak banding dengan LCS tu jauh lah. LCS tu dah makan duit rakyat banyak. Tetapi yang ni orang
Dah orang kata lagi 10 tahun dah tak ada dah. Jadi boleh tak kita bagi chance lah sikit kepada veteran ni. Bagilah dia berjuang lama. Dalam geruk tu pulaknya 1786 cacat anggota. Tak boleh ke kita bayar sikit-sikit dulu? Bagilah kat veteran merasa benda tu. Kalau yang berhormat pergi jumpa veteran lah, yang tua-tua ni, kalau pergi kawasan saya ke, saya akan tunjuk macam mana seksanya mereka hidup. Jadi saya harap benar-benar lah bincanglah balik dengan AG ke, siapa ke, tak payahlah nak appeal buat apa. Sekarang ni kita bayar ikut kemampuan kita. Setakat yang kerajaan mampu macam mana. Buat slow-slow. Kesianlah ke veteran ni. Saya tahu kalau nak ikut undang-undang ni tak menang kita. Kerajaan yang menang. Macam-macam dia boleh buat. Tetapi saya mohon sebagai veteran Angkatan Tentera, bekas veteran 40 tahun dengan tentera, berkhidmat untuk negara. Saya mohon untuk Yang Pak Menteri yang saya hormati dalam Dewan ni, tolonglah saya pada kali ini. Kalau tidak, kalau saya mati sekarang ni, mata saya tak pejam rapat. Saya tak ada masa dah. Lagi 3 tahun lagi 3 tahun saya tak ada. Suara ni dah tak ada dah. Suara ni tak ada. Tolonglah Menteri. Yang itu Pak Menteri saja. menyokong YB Ketere lah. Tentera ni, kerjaya tentera tak sama dengan orang awam. Saya masa tinggal sikit. Kita dah itu. Ya. Kita takkan ke Sebab mana-mana. tentera ni mereka bekerja 24 jam, standby 4 jam. Awam tidak. Jadi saya fikir betul lah, kesian lah atas prihatinan. Terima kasih. Ya, kita bukan soal kalau bawa mahkamah kerajaan akan menang. Banyak kes juga mahkamah kerajaan tak menang. Pertama. Kedua, mahkamah dan kerajaan dua perkara yang berasing. Mahkamah adalah bebas daripada kerajaan. Atas sebab itulah kita minta mahkamah supaya secara muktamad, supaya lain kali dalam Dewan Yang Berhormat tak payah bercakap dengan suara dan nada yang tinggi sebagainya, kerana kita dah muktamadkan soal ni dan kita harap Apa pula nada-nada tinggi ni? Jangan cakap macam gitulah. Jangan cakap macam gitulah. Please lah. Saya cuma nak minta rayuan saja. Dengan nada tu apa salahnya? Yang Berhormat Ketere, sila duduk. Itu sebabnya saya berkata begitu, sebab kita nak muktamadkan. Jadi atas sebab itulah kita pilih mahkamah sebagai badan yang bebas. Jadi Datuk Puan Yang Dipertua, kedua isu pelarasan semula pencen hilang upaya bagi anggota veteran yang cedera semasa dalam perkhidmatan. Menyedari hakikat bahawa kadar pembayaran faedah hilang upaya yang diguna pakai sekarang adalah tidak sepadan dengan keadaan ekonomi semasa, Kementerian telah menyemak kesemua kadar-kadar tersebut bagi mengambil kira semua komponen faedah hilang upaya, iaitu pencen hilang upaya, ganjaran hilang upaya, allowance pelajaran dan allowance layanan sentiasa dengan menambah baik syarat dan penambahbaikan kadar mengikut formula time value of money. Kertas cadangan ini telah dibentangkan dan diluluskan oleh Majlis Angkatan Tentera pada 24 Oktober 2023 dan kini Kementerian sedang menyediakan memorandum jemaah menteri berkaitan cadangan tersebut bagi mendapatkan ulasan agensi-agensi pusat sebelum diangkat untuk pertimbangan dan kelulusan kerajaan. Dalam semakan ini, antara perkara yang difokuskan oleh Kementerian adalah untuk menaikkan kadar pencen hilang upaya agar lebih sepadan dengan keperluan semasa. Walau bagaimanapun, buat masa sekarang, selain pencen dan faedah hilang upaya, kesemua penerima pencen hilang upaya ini sebenarnya turut layak untuk menerima bantuan dan menikmati kemudahan berikut: perkhidmatan hemodialisis, pembelian ubat, alat ortopedik dan implan, alat pendengaran, mendapatkan rawatan perubatan, kanta mata, oksigen concentrator, rawatan IJN, alat rawatan jantung, tuntutan perjalanan perubatan, pembekalan peralatan sakit dan sebagainya. Yang ketiga adalah cadangan pemberian allowance bulanan sebanyak RM500 kepada penerima pingat jasa Malaysia. Secara dasarnya dan seperti yang termaktub dalam warta kerajaan, pengurnian PJM ini tidak membawa kepada pemberian sebarang allowance kenangan. Namun demikian, kerajaan
pada tahun 2020 dan 2021 telah memberikan bayaran secara one-off RM500 kepada 121,816 penerima termasuk Balu, Duda sebagai sagu hati dengan implikasi kewangan sebanyak RM66 juta. Untuk tahun ini, kerajaan tidak mempunyai perancangan untuk membuat bayaran yang sama. Walau bagaimanapun, selain pemberian allowance bulanan yang dicadangkan tersebut, para penerima pingat jasa Malaysia pada masa ini adalah berkelayakan untuk menikmati segala perkhidmatan dan kemudahan berikut tertakluk kelayakan dan kesesuaian. Pertama, bantuan sara hidup sebanyak RM300 sebulan untuk membantu meringankan kos sara hidup. Kedua, bantuan persekolahan sebanyak RM500 untuk sekolah rendah dan RM700 untuk sekolah menengah membantu penyediaan kemasukan ke sekolah. Menteri Tangga Batu minta menjelas sikit. Dalam perbahasan saya tahun lepas, kalau tak salah saya, kita ada lebih kurang 40,000 lagi veteran tentera yang boleh dapat pingat ini. Tapi dengan rate yang kita bagi 2,000-3,000 setahun ni, mungkin kita perlukan lebih kurang 15-16 tahun. Jadi saya nak tahu apakah tindakan daripada pihak MINDEF untuk selesaikan masalah ni. Terima kasih. Terima kasih. Kita ada cadangan untuk turunkan kuasa kepada setiap kamp untuk lakukan majlis penyampaian. Jadi kita sedang berusaha untuk menyempurnakan seberapa ramai yang boleh supaya akhirnya semua akan mendapat pingat jasa Malaysia tersebut. Kita berusaha lah, kita cuba. Selain itu, bantuan pemasukan ke IPT. Menteri, masa dah sangat sikit. Boleh tak lepas ni pasal LTAT pula? Terima kasih. Masa sudah tamat. Sila gulung Menteri. Okey, saya gulung kepada soal, saya tak dapat nak sentuh aspek kerjaya Bagi jawapan yang bertulis. YB Keterih ada bangkitkan ataupun perhebat. Tapi apapun, saya ingin nyatakan bahawa untuk veteran, kerajaan kali ini di bawah kerajaan perpaduan, bantuan kita meningkat peruntukannya lebih daripada yang diberikan dahulu. Selepas mengambil alih kerajaan perpaduan telah meningkatkan peruntukan kepada Jabatan Hal Ehwal Veteran pada mulanya 118 juta pada tahun lepas, tapi pada tahun ini peruntukan ini telah terus digandakan secara signifikan kepada 279.2 juta, iaitu peningkatan sebanyak 160 juta ringgit bersamaan dengan 135% kenaikan. Itu yang dilakukan oleh kerajaan. Dan penggandaan peruntukan yang besar ini menjurus kepada penyaluran bantuan sara hidup kepada veteran dan sebagainya. Jadi saya gulung dari segi soal isu lembaga tabung Angkatan Tentera. Yang Berhormat Tanah Merah dan sebentar tadi Yang Berhormat daripada Macang telah menyentuh tentang sama ada pelan pengstrukturan LTAT seperti yang digariskan dalam pelan strategik akan diteruskan oleh kepimpinan kementerian sekarang. Saya telah pun maklumkan semasa waktu pertanyaan-tanyaan menteri pada 27 Februari 2024 baru-baru ini, iaitu pihak kementerian LTAT dan syarikat-syarikat pelaburan yang terlibat sedang memperhalusi rancangan pengstrukturan ini bagi mencapai pendekatan yang menyeluruh dan juga inklusif. Saya juga telah tegaskan bahawa pihak saya dan kementerian tidak mempunyai masalah dan halangan dengan pelan strategik yang telah dibangunkan. Kita sememangnya menyokong pelaksanaan pelan tersebut. Cuma perkara yang ditegaskan adalah untuk LTAT memastikan kepentingan dan kesejahteraan sosioekonomi warga ATM terus terjamin dan selamat, dan agar LTAT tidak memilih jalan pintas dengan menjual syarikat strategik atau menghilangkan pegangan signifikan LTAT dalam syarikat-syarikat strategik. Mungkin menyelesaikan isu kecairan dan sebagainya, tetapi ia hanya memenuhi matlamat jangka pendek melalui penjualan aset, tetapi dari segi jangka panjang untuk mendapat dividen secara
sustainable dengan izin mapan, ia mungkin akan berhadapan dengan masalah. Jadi itu pendekatan yang kita ambil. Yang Mak Menteri, sebenarnya Masa sudah apa tamat. jua yang dibuat yang cadangan struktur ni sebenarnya kita nak kadang supaya pencarum mendapat dividen yang Mak Menteri sebut sustainable. Tapi maksud saya boleh tak yang Mak Menteri memberi jaminan lah bahawa kadar jaminan iaitu dividen 5% ni dapat kita beri kepada pencarum. Boleh tak yang Mak Menteri bagi jaminan ya supaya apa yang dilakukan setiap tahun pencarum mendapat sekurang-kurangnya 5% kadar dividen. Terima kasih. Saya percaya tak ada siapa boleh beri jaminan yang macam itu. Saya boleh beri jaminan pastikan semua syarikat jalan dengan baik, takbir urusnya baik, dia transparent, dia accountable, tidak ada ketirisan, tidak ada kebocoran, supaya ada jaminan dividen dibuat oleh semua syarikat yang dilabur oleh LTAT, dan dengan demikian LTAT boleh umumkan dividen yang menasabah bagi pencarum. Jadi tak ada menteri, tak ada siapa pun yang boleh jamin setiap tahun dapat berapa banyak dividen. Minta maaf Yang Berhormat. Jadi itu sajalah Datuk Yang di-Pertua. Saya mengakhiri penggulungan ini dengan mengambil kesempatan sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih pada ahli-ahli Yang Berhormat yang telah membangkitkan isu-isu mengenai kementerian ini, dan saya merakamkan penghargaan kepada setiap mereka yang telah memberi kerjasama rapat kepada Kementerian Pertahanan dalam melaksanakan pelbagai bentuk inisiatif bagi memastikan kedaulatan, keutuhan wilayah dan kesejahteraan rakyat sentiasa terpelihara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.